Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. صدق الله العظيم. Para penonton yang mati sekalian, alhamdulillah kita dapat menyambung tentang membicarakan sifat-sifat mazmumah. Kali ini ialah sifat mazmumah yang kelima. Kita berada tuan-tuan pada 21 hari bulan Ramadan. Hari ini 21 hari bulan Ramadan, tuan-tuan dan puan. Kita sudah masuk gerbang 10 Ramadan yang terakhir. Gerbang 10 Ramadan yang terakhir. Dan inilah kemuncaknya, tuan-tuan. Kemuncak untuk beramal. Kemuncak untuk melakukan amal baik. Kemuncak untuk menghormati isteri, menghormati suami, menghormati anak-anak. Kemuncak menghormati ibu dan ayah yang disayang, yang dikasihi. Kemuncak menghormati mak mertua, ayah mertua, ipar dan sebagainya. Kemuncak menghormati jiran tetangga dan sahabat andai. Dan kemuncak untuk menghormati umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kemuncaknya, 10 hari yang terakhir, 10 malam yang terakhir. Tuan-tuan dan puan, sebagaimana yang selalu disebutkan, awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Awalnya ialah rahmat, pertengahannya adalah pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala, maghfirah, dan hujungnya kita dibebaskan daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Bayang tuan-tuan, hujungnya saya, saudara-saudara, teman-teman seluruhnya mendapat kebebasan. Bukan bebas dari penjara, bukan penjara Kajang, bukan penjara Pudu, bukan penjara Sungai Buloh, kan? Bukan bebas daripada hutang, bukan bebas dari perbuatan-perbuatan keji yang buruk. Bukan bebas daripada, tuan-tuan, ikatan kekeluargaan. Bukan bebas daripada berbagai-bagai kebebasan, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Tetapi kita dibebaskan daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Bebas daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Harapan saya ialah saya dan teman-teman seluruhnya kita, tuan-tuan, kita dibebaskan. Yang sedang berada di alam barzah, tuan-tuan, yang sedang berada di alam barzah, insya-Allah mereka akan dibebaskan daripada azab kubur. Yang akan pergi ke nanti bila dikiamatkan, bumi ini dikiamatkan, seluruh sistem dikiamatkan, kita akan berbondong-bondong ke padang mahsyar. Di situ kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harap, tuan-tuan, hisaban kita itu menjadi satu yang positif. Hisaban kita nanti di tempat yang kita dihisab di padang mahsyar, insya-Allah membolehkan kita lulus daripada ujian itu, lulus daripada hari hisab itu, menjadikan kita insan yang disayang, yang dikasihi, dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Marilah tuan-tuan dan puan, bersama-samalah kita bagi yang maksimum, bagi yang optimum dalam Ramadan 10 hari yang terakhir ini, 10 malam yang terakhir ini, yang terbaik, tuan-tuan. Yang terbaik, masya-Allah. Di antara yang terbaik, tuan-tuan, ilmu. 10 malam yang terakhir ni kemuncak ilmu. Kami, tuan dan puan, di Yayasan Sabha, melalui hashtag Salam Husnul Khatimah, hari-hari, tuan-tuan, sentuhan subuh. Kita ada sentuhan subuh ni, tuan-tuan, insya-Allah. Nanti pukul 5, tuan-tuan, kita ada program khusus, hashtag Salam Husnul Khatimah 1, insya-Allah. Dan lepas tu pukul 10 malam ni, insya-Allah seperti biasa, setiap malam, daripada 18 hari bulan Mac, tuan-tuan, 2 bulan dah. Berturut-turut. Tak pernah gagal satu malam pun. Tak pernah gagal satu siang pun. Tak pernah gagal satu pagi pun. Tak pernah gagal satu petang pun. Tak pernah gagal satu malam pun. Menyajikan, tuan-tuan, ruang ilmu. Menyajikan ilmu daripada ilmuwan-ilmuwan, daripada pengamal-pengamal amal ibadah yang kita datangkan daripada seluruh negara. Kita bersiaran, tuan-tuan, kita berforum, kita berdiskusi panel di antara mereka. Masya-Allah, tuan-tuan, alhamdulillah, sambutannya sangat-sangat menggalakkan, tuan-tuan. Daripada saudara yang berada di semenanjung Malaysia, saudara yang berada di Sabah Sarawak, di Singapura, di Brunei, di selatan Thailand, tuan-tuan, di Pulau Batam, di Indonesia, di Sumatera dan sebagainya,
tuan-tuan, menyambut baik akan program yang kita kendalikan ini, tuan-tuan. Marilah kita sama-sama like and share, like and share, like and share. Tag, tuan-tuan, tagkan kawan kita. Tag sahabat-sahabat kita, tag saudara mara kita, tuan-tuan, supaya mereka berpeluang mengikuti program ini. Pagi ini, sentuhan pagi ini. Apa kita cerita, tuan-tuan? Sifat mazmumah yang kelima. Sifat mazmumah yang kelima. Saya telah menghabiskan 15 sifat mahmudah. Sekarang ni kita masuk kepada 5 sifat mazmumah. Tuan-tuan ya, 5 sifat mazmumah. Ini yang kelima, tuan-tuan. Apa sifat yang kelima ni? Saya telah bacakan tadi, tuan-tuan dan puan. Ayat ini berbunyi, dan janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati, semua anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang dilakukannya. Saudara-saudara, satu lagi ayat Quran berbunyi, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkan, tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkan atau perbuatan yang dilakukan, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang sentiasa sedia menerima dan menuliskannya. Saudara-saudara, pagi ini kita membincangkan, tuan-tuan dan puan, insya-Allah satu tajuk yang tuan-tuan dan puan ya, satu sifat mazmumah, namanya buruk cakap. Sifat buruk cakap atau syarhul kalam. Syarhul kalam atau sifat buruk cakap. Saudara-saudara, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak masuk. Allah berikan kita lidah, Allah berikan kita mulut, Allah berikan kita kepala, Allah berikan kita otak, Allah berikan kita hati untuk kontrol lidah kita, kontrol lidah kita, kontrol lidah kita. Lidah tidak bertulang, tuan-tuan. Lidah, pepatah Melayu mengatakan, lidah tidak bertulang. Kerana dia tidak bertulang, tuan-tuan dan puan, halakanlah ke mana pun. Nak baik kepada yang baik, nak buruk kepada yang buruk. Takut-takut 10 hari yang terakhir, 10 malam terakhir ini disalurkan kepada yang buruk. Perkataan celaka keluar daripada mulut. Perkataan babi minta maaf, minta maaf, minta maaf, keluar daripada mulut. Perkataan sial keluar daripada mulut. Perkataan haram jadah, saya pun tak tahu makna sebenarnya, tuan-tuan, saya sebut aja ni. Perkataan haram jadah keluar daripada mulut. Perkataan berambus keluar daripada mulut. Perkataan tak sedar diri keluar daripada mulut. Perbuatan aku tak dengar, tu aku tak mau dengar, aku tak dengar benda tu, keluar daripada mulut. Mengherdik, menengking, keluar daripada mulut. Siapa yang derdik, yang ditengking, yang keluar kata-kata yang buruk itu kepada isteri, kepada suami, kepada anak-anak zuriat kita, dan kepada mak dan ayah yang menumpang untuk hidup beberapa hari lagi sebelum Allah memanggilnya. Saudara, jangan. Kontrol, tuan-tuan. Kontrol. Kita ada ni. You have got brain, we have got brain. Use the brain as a controlling mechanism. Nak kontrol badan, nak kontrol semuanya, tuan-tuan dan puan. Ini adalah fungsi otak. Fungsi otak, tuan-tuan. Kontrol semua. Nak jalan betul, otak juga. Nak sebut betul, otak juga. Nak ingat, otak juga. Nak menyebut, otak juga. Nak menghafaz, otak juga. Nak menuturkan kata-kata walau jenis apa pun, otak juga. Nak merasakan, otak juga. Nak merasakan, tuan-tuan, pahit, manis, maung dan sebagainya, otak juga. Nak mengira-ngirakan kebaikan, otak juga. Nak melakukan benda-benda yang buruk pun, otak juga. Yang boleh kita berjalan pun, otak juga. Jadi, tuan-tuan, kita ada otak. Tuan-tuan ada otak. What is the main function of a brain? Untuk memikirkan, tuan-tuan. Terutama kita fikir dengan guidance. Dengan pedoman. Untuk bawa diri kita ke jalan Allah. Untuk bawa keluarga kita ke jalan Allah. Untuk bawa anggota terdekat kita ke jalan Allah. Untuk membawa jiran tetangga kita ke jalan Allah. Akhirnya, untuk membawa masyarakat dan umat seluruhnya ke jalan Allah. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ini jalan yang lurus. Ini jalan yang lurus. Jangan ikut jalan-jalan yang lain. Jangan ikut jalan-jalan yang lain. Kata-kata yang keluar daripada mulut kita, tuan-tuan, kata-kata mengagungkan Allah, itu jalan yang lurus. Kata-kata tidak sunyi,
Tidak pernah tuan-tuan mulut kita ni, lidah kita ni kering daripada menyebutkan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jalan yang lurus. Kata-kata mendoakan ibu dan ayah yang telah pergi, yang berada di alam barzah sekarang ini, itu jalan yang lurus. Kata-kata yang keluar daripada mulut, tuan-tuan, yang didukulkan melalui lidah kita ni tuan-tuan, untuk mendoakan teman-teman yang sakit, mendoakan teman-teman yang nazak, mendoakan teman-teman yang kena COVID-19, yang masih positif, yang masih tak keluar lagi daripada ICU. Itu satu jalan yang lurus. Berkhidmat sekarang ni, hari yang terakhir, tuan-tuan, sedekah, 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 sedekah. Fikir untuk sedekah, fikir untuk infak, fikir untuk wakaf, fikir untuk zakat. Jalan yang lurus. Kata-kata motivasi, jalan yang lurus. Kata-kata rangsangan, jalan yang lurus. Kata-kata tuan-tuan memberi appreciation. Appreciate apa yang isteri lakukan, apa yang suami lakukan, apa yang anak-anak lakukan, atau mak dan ayah lakukan. Apa juga mereka lakukan yang terbaik untuk kita. Terima kasih. Itu jalan yang lurus. Doakan mereka, jalan yang lurus. Tuan-tuan yang saya muliakan silam. Sebab itu tuan-tuan, diharap sangatlah. Jangan tuan-tuan, jangan mengadu domba, jangan memfitnah, jangan cerita keburukan orang, jaja keburukan orang, pagi, petang, siang, malam. Angkat aja telefon, tuan-tuan, menelpon, tekan telefon, dah mengutuk orang itu, dah mengutuk orang ini, mengutuk kata orang itu, mengutuk kata orang ini, mengumpat sana, mengumpat sini. Oh, inilah yang berlaku tuan-tuan. Dalam COVID-19, PKP dalam fasa-fasa yang akhir ini, tuan-tuan. Inilah masa banyak duduk di rumah, tak ada apa nak buat. Dapur tuan-tuan tak menyala sebab kita berpuasa. Biasanya kita akan ke dapur, pukul 5 nanti akan ke dapur. Atau pukul 4 kita ke dapur. Yang lain duduk. Sepatutnya tuan-tuan dan puan, pegang Quran, baca Quran. Pegang tasbih, sebut. Subhanallah, banyak-banyak kita sebut. Walhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Fikir kebesaran Allah. Fikir kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fikir untuk berjihad, untuk mengangkat martabat agama Allah Subhanahu wa taala. Fikir. Fikir macam mana nak cari ilmu. Tuan-tuan dan puan, kami daripada 18 hari bulan Mac, tuan-tuan tengok, 18 hari bulan Mac, when we started had a PKP, kita dah mula program kita, tuan-tuan. Sampai hari ni, tuan-tuan, sampai hari ni, 13 hari bulan Mei ni, lagi 4 hari lagi, cukup 2 bulan, Mac, April, Mei, cukup 2 bulan. Hari-hari, dengan bantuan sahabat-sahabat. Contohnya malam tadi, tuan-tuan. Malam tadi, Masya Allah, cukup bagus. Malam tadi, tuan-tuan. Profesor Dr. Izhar. Allah punyalah bagus. Cukup bagus, tuan-tuan. Teman saya, tuan-tuan, Saudara Amin Idris, pengacara yang hebat di Malaysia sekarang ni. Cukup bagus. Dr. Fuad Muhammad Saleh. Masya Allah. Insan jemputan, ilmuwan jemputan, akhlaknya hebat. Jempulan semuanya. Alhamdulillah, tuan-tuan. Dan kita saksikan, tuan-tuan, insya-Allah, bagaimana kita dapati mereka, tuan-tuan, memberikan apa yang mereka ada. Kemarin petang pukul 5, tuan-tuan, kita menceritakan tentang media sosial ke syurga atau ke neraka. Allah, rugi sangatlah. Tuan-tuan, it was live. Tuan-tuan boleh pergi kepada saya punya Facebook page Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali. Facebook page Datuk Dr. Muhammad Ali. Jangan lupa, tuan-tuan, yang petang semalam pukul 5. Siapa tetamu saya, tuan-tuan? Siapa tetamu saya semalam? Masya Allah, tuan-tuan, tetamu kita semalam ni, Tan Sri Johan Jaafar. Yang nombor 2, siapa semalam, tuan-tuan dan puan? Datuk Muhammad Zaini Hassan. Allah. Hebat, tuan-tuan, hebat. Memang hebat, tuan-tuan. Masya Allah. Siapa lagi semalam, tuan-tuan? Datuk Dr. Nasaruddin Mat Isa. Saya,
Dan semalam tuan-tuan dihostkan moderatornya Al-Fadhil Ustaz Nur Hizam. Tuan-tuan, bagus tuan-tuan. Oh, perbincangan dalam 1.5 jam. Exactly 1.5 hours. Kita discuss issues, using various angles. Membincangkan mengenai media sosial ini. Media sosial, jalan ke syurga atau jalan ke neraka. Ke neraka atau ke syurga. Allah tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan ya. Hari ni tuan-tuan, insyaAllah hari ni 13 hari bulan, hari Rabu hari ni pukul 5 nanti kita ada tuan-tuan, Masya Allah, Profesor Dr. Fauzi Rahman. Profesor Dr. Fauzi Rahman. Dengan Imam Besar Masjid Negeri di Shah Alam. Imam Besar Masjid Negeri Shah Alam, Al-Fadhil Ustaz Farhan Wijaya. Imam Besar Masjid Negeri Shah Alam. Bergabung dengan Al-Fadhil Profesor Dr. Fauzi Rahman. Alhamdulillah. Apa kita bincang tuan-tuan hari ini? Ramadan, jalan menuju ke syurga. Ramadan, jalan menuju ke syurga dengan special reference. Macam mana kita nak menghidupkan 10 hari terakhir Ramadan. Macam mana kita nak hidupkan 10 hari yang terakhir Ramadan ini. Amalan-amalan 10 hari yang terakhir Ramadan. Bersama yang berbahagia Profesor Dr. Fauzi Rahman dan Imam Besar Masjid Negeri Al-Fadhil Ustaz Farhan Wijaya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan jangan lupa. Malamnya pula malam ni tuan-tuan pukul 10 malam ni insya-Allah. Siapa yang bersama saya nanti tuan-tuan? Nash. Penyanyi Nash, left-handed tuan-tuan, Nash. Kemudian tu Ijam, penyanyi daripada kumpulan Medicine tuan-tuan dan puan. Insya-Allah kita ada Ustaz Halim Din dan saya akan menjadi moderator kepada program pada malam ini. Tuan-tuan, siapa pada malam ini tuan-tuan? Malam ini ialah yang pertama Nash, the left-handed. Kemudian Ijam, Medicine. Ustaz Abdul Halim, Ustaz Halim Din. Penceramah, pengkuliah, tuan-tuan, pendakwah yang sudah ada catatan 20 tahun berdakwah tuan-tuan dan puan. Dan saya menjadi moderator pada malam ini. InsyaAllah. Tajuknya tuan-tuan, seni lara versus seni mentauhidkan Allah. Seni lara lawan seni mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni tuan-tuan. Jangan lupa malam ni, jangan lupa. Sebarkan kepada tuan-tuan. Tuan-tuan, sebarkan. Tolong sebarkan. Bayang tuan-tuan, petang ni pukul 5, takkan kita tak mau dengar daripada Profesor Dr. Fauzi Rahman dengan Imam Besar Masjid Negeri di Shah Alam, Al-Fadhil Ustaz Farhan Wijaya. Kita tak mau dengar tuan-tuan. Cerita menuju syurga, Ramadan menuju syurga. Special emphasis akan diberi kepada macam mana menghidupkan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Apa nak hidupkan 10 malam terakhir bulan Ramadan? Allah tuan-tuan. Tune in pukul 5 nanti. Dan malam ini tuan-tuan, Masya Allah, kita ada Nash, kita ada Ijam daripada Medicine, kita ada Ustaz Halim Din, penceramah yang tersohor antaranya, yang saya menjadi moderatornya pada malam ni. Tajuk tuan-tuan, seni lara versus seni mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya harap tuan-tuan jangan lepaskan peluang. Tuan-tuan like and share. Bagi tahu kawan, tag kawan, tag sekarang ni, tag. Habis saja program ni tuan-tuan, dalam masa 10 minit lagi ni, tag kawan, tuan-tuan. InsyaAllah, saya mengharapkan sesuatu yang murni akan berlaku dalam hidup kita. Terutama kita nak bagikan yang terbaik 10 malam hari dan terakhir dalam bulan Ramadan ini. Dan kita sedang membincangkan tuan-tuan, untuk keterbaikan itu, jaga lidah. Jaga seluruh organ-organ pengucapan kita. Lidahnya, tekaknya, anak tekaknya, bibirnya, mulutnya. Jaga tuan-tuan, jaga. Tangan membawa ke neraka boleh. Kaki boleh membawa ke neraka. Telinga boleh membawa ke neraka. Mata boleh membawa ke neraka. Gerakan hati boleh membawa ke neraka. Tapi yang paling hebat sekali of all, semua sekali itu, panca indera itu ialah
Lidah kita, lidah kita, lidah kita. Tuan-tuan, boleh kawal. Apa masalah boleh kawal? Banyakkan wirid, banyakkan wirid, banyakkan zikir. Banyakkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Banyakkan baca Fatihah. Banyakkan baca Fatihah, baca. Banyakkan baca ayat kursi, banyakkan baca ayat kursi, banyakkan baca ayat kursi. Banyakkan subhanallah, macam tadi saya katakan. Banyakkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Allah. Banyakkan memberi sedekah, tuan-tuan. Sekaranglah masanya. 10 hari yang terakhir, malam yang terakhir ni sedekah, tuan-tuan, sedekah. Keluar duit daripada bank. Apalagi tuan-tuan dah tua, umur 50, 60, 70 dah tuan-tuan. Ada simpanan dalam bank itu. Tuan-tuan nak buat apa simpanan itu, tuan-tuan? Takut anak-anak kita nanti tidak menggunakannya untuk menyelesaikan tuan-tuan dalam kubur. Takut duit yang kita simpan itu bila dikeluarkan oleh anak-anak kita nanti, tuan-tuan, takut ada bahagian duit-duit itu nanti tuan-tuan dipoya-poyakannya. Allah. Dibelanjakan kepada jalan yang menyebabkan saudara terus tersiksa di alam barzah. Duit saudara, duit simpanan saudara, duit simpanan puan-puan, duit simpanan tuan-tuan. Anak kita mewarisinya, diambilnya, belanjanya untuk perkara-perkara yang Allah tak izin, perkara yang makruh, perkara yang haram. Saudara terseksa di alam barzah, isteri terseksa di alam barzah, maknya terseksa di alam barzah, ayahnya terseksa di alam barzah. Keluarkan tuan-tuan, keluarkan. Zakat, keluarkan zakat, wakaf, buat wakaf. Tuan-tuan, sedekah, buat sedekah, infak, buat infak. Fi sabilillah, fidyah, buat fidyah. Tuan-tuan dan puan, jadi tentang lidah tadi, tuan-tuan dan puan, kita mengharapkan insya-Allah tuan-tuan mudah-mudahan saya nak bacakan sikit. Seseorang itu hanya dibenarkan berkata-kata perkara yang tiada berunsur kemaksiatan ataupun tiada membawa kepada fitnah, sama ada diri sendiri atau orang lain. Berdiam saja adalah satu tindakan yang paling baik. Berdiam saja adalah satu tindakan yang paling baik daripada memperkatakan sesuatu yang dikatakan merapu. Jangan merapu. Apa merapu? Cerita yang bukan-bukan, cerita yang bukan, tak ada kait dengan semangat Ramadan. Ya, cerita orang itu, cerita orang ini, grup itu, grup ini. Strategi itu, strategi ini. No. Ramadan, ni Ramadan. Lepas Ramadan pun, cuci hati dalam Ramadan, cuci hati itu akan bersih, hati akan menjadi bersih selepas Ramadan ini. Tak mahu dah kutuk orang itu, kutuk orang ini, tuan-tuan. Sembuh orang itu, sembuh orang ini. Fitnah orang itu, fitnah orang itu. Jatuhkan orang itu, jatuhkan orang ini. Tak mahu dah. Merapu, melalut. Bila dah merapu, melalut lah. Yang tak patut disebut, disebut. Yang patut dipikir, dipikir. Yang patut nama tak disebut, nama disebut. Yang patut orang itu tak disebut, disebut. Yang patut orang ini tak disebut, kerana disebut. Yang patut mertua tak terlibat, dilibatkan mertua. Yang patut mak dan ayah sendiri pun kadang-kadang menjadi bahan, tuan, bahan celaan kita. Mencela mak dan ayah sendiri. Mencela suami sendiri. Mencela isteri sendiri. Anak-anak dan anak-anak kita mencela ibu dan ayahnya sendiri. Allah. Mencela adik-beradik sendiri. Mencela ipar-ipar kita. Ini biasa ni. Mencela mak mertua, bapak mertua. Mencela jiran-jiran tetangga kita. Yang kita dah berjiran dengan dia. 17 tahun kita berjiran dengan dia. Daripada anak kita umur 3 bulan kita pindah. Sekarang anak kita sudah umur 18 tahun, tuan-tuan dan puan. Itulah kita berjiran dengannya. Tapi jiran tak bertegur, tuan-tuan. Sebab lidah kita. Lidah kita menjadi dinding tak bertegur kepada jiran. Sebab mulut kita menyebabkan jiran tak berbaik, tak memandang kita. Sebab kita. Masya Allah. Inilah, tuan-tuan, calon-calon neraka Allah Subhanahu Wa Taala. These are the candidates for the hellfire. Inilah kandidat calon untuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian, insya-Allah saya nak menyebutkan beberapa hadis. Saudara, dalam hadis disebutkan, mereka yang memberikan rasa aman kepada saudara muslimnya daripada gangguan lisan dan tangannya. Siapa dia tu? Siapa dia? Hadis yang mengatakan orang yang akan jadi manusia syurga Allah Subhanahu Wa Taala.
man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Mereka yang memberikan rasa aman, mengamankan hadirnya kita menjadi jiran tetangga, sahabat andai, mengamankan orang lain. Tak nahu lidah kita memperak-perandakan hubungan antara kita dengan jiran, dengan sahabat-sahabat, dengan perkelilingan kita. Tak nak. Saudara, tak nak jadi batu api, tuan-tuan. Tak nak jadi juru fitnah. Tak nak jadi tuang-tuang udara dekat tempat kita ni. Kita sebarkan. Pergi rumah ke rumah. Ada perkumpulan, kadang-kadang dalam masjid surau pun dijadikan tempat memfitnah manusia, mengkeji manusia, menista manusia, mencerca manusia. Jangan, saudara. Kemudian, tuan-tuan, ya, satu hadis riwayat daripada Bukhari dan Muslim, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata baik atau diam. Berkata baik atau diam. Diam. Jangan terlibat. Jangan jawab. Kalau orang kasar dengan kita, aku berpuasa, man, aku berpuasa, man. Dah, cukup. Kalau kita nak quarrel dengan isteri, nak bergaduh dengan isteri pagi ni, yang, I puasa, yang. So, saudara yang saya muliakan, satu lagi hadis riwayat Bukhari. Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya. Dia tidak menzaliminya dia tidak menzaliminya dan tidak membiarkan untuknya disakiti. Siapa yang membantu keperluan saudaranya, maka Allah akan membantu keperluannya. Siapa yang menghilangkan satu kesusahan seorang Muslim, maka Allah menghilangkan satu kesusahan baginya daripada kesusahan di hari kiamat. Dan barang siapa yang menutup aib, seorang Muslim, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Siapa yang menutup aib seorang Muslim, Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, apa lagi yang kita nak, tuan-tuan dan puan? Apa lagi yang kita nak? Inilah, tuan-tuan dan puan, insya-Allah perkara yang mesti diambil kira, tuan-tuan dan puan. Saya berharap sangat berharap, tuan-tuan. Ya. Mana kita punya apa ya? Yang saya sangat berharap, tuan-tuan, mudah-mudahan insya-Allah Allah memberikan kebaikan kepada kita. Allah memberikan kebaikan kepada kita, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Allah memberikan, tuan-tuan, supaya tuan-tuan bersama-sama dengan kita, insya-Allah. Tuan-tuan, berkat dengan 10 ni. Dengan 10 hari yang terakhir ni, tuan-tuan. Kami sedang mengusahakan ini, tuan-tuan, ya. Yayasan saya bersama dengan Perbadanan Wakaf Selangor. Yayasan saya bersama dengan Perbadanan Wakaf Selangor. Yayasan Sabha bersama dengan Perbadanan Wakaf Selangor sedang mengusahakan pembinaan Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Namanya saja pun telah membayangkan fungsi kompleks ini. Fungsi kompleks ini, tuan-tuan, tak ada lagi dalam dunia. This is a prototype. Ini prototype tak ada dalam dunia. Tak ada di negara-negara Arab, tak ada di Amerika, tak ada di Eropah, tak ada di Australia, tak ada di New Zealand, tak ada di mana-mana pun. Yang akan ada dalam masa 2 tahun setengah ini di Malaysia. Kita sedang membangunkan, tanahnya sudah dibeli. Saya sudah membeli tanah itu berharga 1 juta. 4.5 ekar, tuan-tuan. Dah habis dibayar. Tapi nama gerannya bukan nama saya, walaupun saya beli. Bukan nama anak saya, bukan nama isteri saya. Saya wakafkan atas nama pemegang amanahnya, Majlis Agama Islam Selangor. Majlis Agama Islam Selangor atau MAIS. Di atas tanah inilah kita akan dirikan kompleks berharga 12 juta ringgit. 12 juta ringgit. 12 juta ringgit. Tuan-tuan, macam mana dananya? Dananya ada 5. 1 daripada wakaf. Nombor 2 daripada zakat. Kami menerima zakat. Yang ketiga, tuan-tuan, sedekah. Infak. Sedekah. Infak. Yang keempat, infak. Yang kelima, fidyah. Yang keenam, tuan-tuan, amal jariah. Yang ketujuh, fi sabilillah. Projek ini bukan untuk keuntungan. Tidak satu sen pun. Kami semua badan-badan NGO, tuan-tuan, yang menjalankannya, insya-Allah. InsyaAllah, kita sedang mengumpul. Tuan-tuan, dekat situ, tuan-tuan tengok ya. Ada satu masjid. Dalam kompleks itu ada masjid yang boleh memuatkan 1,000 orang.
Bila sampai masanya, bila siap nanti tuan-tuan, setiap pagi pukul 4, orang akan bangun. Mereka yang datang 3 hari 2 malam, habis balik orang lain datang 3 hari 2 malam. Habis balik orang lain datang 3 hari 2 malam. Dan kita ada tiap orang kena datang, ada 5 modul. Modul 1, modul 2, modul 3, modul 4, modul 5. Dengan tarikh pilihan mereka. Bila mereka lapang, tuan-tuan, mereka datang. Pilihlah 5 tarikh. 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam. Dengan penempatan, dengan makanan, dengan penyediaan, dengan pengurusan, dengan keselesaan, bertaraf 3 bintang. Hotel 3 bintang. Makanannya hotel 3 bintang. Penyediaan sarapannya hotel 3 bintang. Layanannya hotel 3 bintang. Kebersihannya hotel 3 bintang. Kemampuan mengendalikannya hotel 3 bintang. Keprofesionalannya pun hotel 3 bintang. Tuan-tuan, apa gunanya? Tuan-tuan, guna Anjung Husnul Khatimah ini. 1. Memberi khidmat pendidikan. Memberi khidmat ibadah. Memberi khidmat mengajar secara coaching. Personal coaching. Kepada mereka yang datang. Untuk mereka coaching tentang sembahyang. Coaching tentang fardu ain. Coaching tentang akidah. Coaching tentang syariah. Coaching tentang akhlak. Coaching tentang mendidik isteri. Coaching tentang mendidik anak. Coaching tentang mendidik jiran tetangga dan sahabat andai. Coaching untuk tua, macam mana amalan waktu tua. Coaching untuk mati bertemu dengan Allah. Dalam keadaan, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Tuan-tuan, yang kedua, untuk anak-anak kita, tuan-tuan. Untuk anak-anak kita. Untuk anak-anak kita, mereka datang 4 kali 4 modul. Satu-satu modul 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam. Anak berumur 15 tahun. Paling kecil 15 tahun. 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Anak-anak yang akan mengkhidmati ibu dan ayah. Saya hendak anak saya mengkhidmati saya waktu saya sihat. Saya hendak anak saya mengkhidmati saya waktu saya sakit. Saya hendak anak saya mengkhidmati saya waktu saya sedang nazak, sedang berada dalam sakratul maut. Saya hendak anak saya menghulurkan kalimat untuk saya bila saya nazak nanti. Mentalkinkan saya. Apa perkataan talqinnya? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita perlukan anak yang salih. Anak yang tak pergi masjid, tak boleh buat kerja itu. Anak yang tidak baca Quran, tidak boleh buat kerja itu. Anak yang tak jaga salat, tidak boleh buat kerja itu. Anak yang deraka siang malam kepada ibu dan ayahnya, tak boleh buat kerja itu. Anak yang tidak terpanggil untuk datang ke surau, ke madrasah, ke masjid, tidak dapat melakukan perkara itu. Anak yang tidak terpanggil untuk duduk majlis ilmu, mencari ilmu, ilmu agama, ilmu naqli namanya, tidak akan boleh mengharapkan mereka memberikan khidmat terbaik kepada ibu dan ayah di hujung usia. Dan anak ini juga, tuan-tuan dan puan, akan menjaga harta-harta tinggalan kita. Seluruh harta ketinggalan kita. Tidak akan ada satu sen pun yang dibelanjakan secara sia-sia. Tidak akan ada satu sen pun dibelanjakan atas kemurkaan Allah. Orang murka, Allah murka kepada benda yang dibeli, perkhidmatan yang dibayar, tuan-tuan dan puan. Kalau ini berlaku, ibu dan ayah akan terseksa di alam barzah. Harta yang mereka tinggalkan menyebabkan mereka terseksa di alam barzah. Selamatkanlah ibu dan ayah. Sayangilah ibu dan ayah. Hormatilah ibu dan ayah. Tuan-tuan, berilah satu penghargaan, perkara yang paling tinggi dalam hidup kita, untuk menjadikan ibu dan ayah kekasih, kesayangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, dermalah, tuan-tuan, derma. Apa nak buat, tuan-tuan dan puan? 1, wakaf. 2, tuan-tuan, apa dia? Menerima zakat. Kami menerima zakat. 3, apa, tuan-tuan? 3 ialah sedekah. 4, apa, tuan-tuan? 4 ialah, tuan-tuan, infak. 5, apa, tuan-tuan? Fidyah. 6, apa, tuan-tuan? Amal jariah. 7, apa, perempuan? Fi sabilillah. InsyaAllah, siapa yang menderma dengan harga yang tinggi sikit, mereka dikecualikan daripada cukai pendapatan. Tuan-tuan, ada 3 level derma. 1, level derma peribadi. Derma peribadi. Dermalah, tuan-tuan. Secara peribadi. Dermalah secara peribadi. Saya nama Hasan Ali. Ini saya bagi RM10. Okey. Derma secara keluarga. 1 keluarga, 1 derma. 1 keluarga, 1 derma. Keluarga. Suami, isteri, mak, bapak dan anak-anak. Suami, isteri, mak, bapak dan anak-anak. Dermalah, tuan-tuan. 1 keluarga, 1 derma. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan, syarikat-syarikat, tuan-tuan. Isteri ada syarikat, suami ada syarikat, anak ada syarikat. Tuan-tuan, ada peruntukan-peruntukan syarikat untuk zakat. Ada peruntukan-peruntukan syarikat untuk CSR. Tuan-tuan, salurkanlah kepada Anjung Husnul Khatimah. Tuan-tuan, this is 100% non-profit. We are not a profit-making organisation. It is a non-profit. Non-profit making. InsyaAllah, tuan-tuan.
Saya dengan Perbadanan Wakaf Selangor, saya mewakili Yayasan Sabha bersama dengan Perbadanan Wakaf Selangor akan membangunkan kompleks ini, besar kompleks ini tuan-tuan dan puan, berharga 12 juta ringgit, dalam mana tanahnya berharga 1 juta telah pun saya selesaikan. Nama gerannya nanti tuan-tuan, akhirnya tanah dan bangunan ini, nama dalam gerannya tertulis Majlis Agama Islam Selangor. Sampai akhir hayat, sampai kiamat, tuan-tuan, tanah dan bangunan ini milik Majlis Agama Islam Selangor untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolonglah tuan-tuan, tolong saya merayu kepada tuan-tuan. Insya-Allah wakaf, zakat, dan tuan-tuan infak, sedekah, fidyah, amal jariah fi sabilillah. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah resit-resit akan dikeluarkan tuan-tuan, dan saya menjamin 100% tidak ada satu sen pun yang mengalir, tidak ada satu sen pun yang tercicir, yang menyebabkan tuan-tuan penjagaan pengurusan dananya nanti tidak berjalan dengan penuh amanah. Perbadanan Wakaf Selangor akan menentukan segala-galanya diurus dengan sistem amanah yang paling tinggi, tuan-tuan dan puan. InsyaAllah, marilah kita sama-sama membangunkan, tuan-tuan. 10 hari yang terakhir, 10 Ramadan yang terakhir ini, inilah, tuan-tuan, antara sumbang konkret yang akan tercatat nama saudara terpahat di peta syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah usaha yang lebih besar? Adakah usaha yang lebih agung? Adakah usaha yang lebih mulia? Memanggil manusia, mari kita ke jalan Allah. Mari kita mati dalam Islam. Mari kita mati dalam iman. Mari kita mati dalam taqwa. Mari kita mati dalam ihsan. Mari kita bersama-sama baiki diri kita. Reform, islah diri, islah diri. Menjadi Muslim yang lebih baik. Menjadi mukmin yang lebih baik. Menjadi muttaqin yang lebih baik. Menjadi muhsinin yang lebih baik. Menjadi suami yang lebih baik. Menjadi ayah yang lebih baik. Menjadi ibu yang lebih baik. Menjadi isteri yang lebih baik. Menjadi anak kepada mak bapak kita yang lebih baik. Menjadi insan yang lebih baik. Dan menjadi hamba Allah yang lebih baik. Tuan-tuan, inilah tempatnya. Satu-satunya dalam dunia. Inilah institusinya. Inilah universiti rakyatnya. Inilah kolej rakyatnya. Inilah workshop rakyatnya. Workshop untuk apa? Bukan membaiki motosikal, bukan membaiki motorkar, tapi membaiki hati-hati kita, tuan-tuan. Untuk hati yang bersih, hati yang salim, hati yang sejahtera untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan hubungi, tuan-tuan ambil telefon sekarang, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh pergi, tuan-tuan pergi saja kita punya Facebook page Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali, ataupun tuan-tuan catat nombor telefonnya 013 628 3985 013 628 3985 013 628 3985 013 628 3985. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.